Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar, cikgu juga doakan semoga pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga. Bertemu lagi kita dalam slot Kelantan Ikhlas bersama cikgu Siti Norzila binti Muhammad Nur dari SMK Tanah Merah 2, Tanah Merah, Kelantan. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan salah satu tajuk penting dalam Geografi Tingkatan 3 iaitu Bab 9, Sumber Semulajadi Utama dan Kerjasama Ekonomi di Dunia. Baiklah pelajar, pada akhir pembelajaran nanti, pelajar-pelajar akan dapat mengenal pasti sumber semulajadi utama di dunia. Yang kedua, menjelaskan taburan sumber semulajadi utama di dunia. Yang ketiga, menghuraikan krisis sumber semulajadi di dunia. Yang keempat, menjelaskan melalui contoh kerjasama ekonomi antarabangsa berkaitan sumber semulajadi. Dan yang terakhir, merumuskan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Baiklah pelajar, kita akan lihat terlebih dahulu taburan sumber semulajadi utama di dunia. Di sini cikgu sediakan paparan yang sama dengan buku teks awak untuk tingkatan 3 geografi, yang mana di dalam peta ini menunjukkan beberapa jenis taburan semulajadi utama di dunia yang merangkumi sumber semulajadi yang boleh baharu dan juga sumber semulajadi yang tidak boleh baharu. Cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, baiklah pelajar. Yang pertama ialah berlakunya krisis sumber semulajadi di dunia. Kita akan lihat dari pelbagai sudut. Kenapa berlaku krisis sumber semulajadi dunia ya pelajar? Ini adalah disebabkan oleh eksploitasi yang berlaku terhadap sumber semulajadi, terutamanya sumber yang boleh baharu seperti petroleum, gas asli dan sebagainya. Okey, kita lihat terlebih dahulu dari sudut ekonomi. Okey, pendapatan negara pengeksport dan pengimport tidak menentu ekoran kekurangan sumber dan kenaikan harga komoditi. Hal ini berlaku seluruh dunia apabila peningkatan pengeksport dan juga pengimport terhadap sesuatu komoditi seperti minyak ataupun gas asli, maka akan berlaku krisis dalam sumber tersebut. Yang kedua, berlakunya kenaikan harga sumber seperti petroleum dan juga gas asli dunia. Okey, tidak dapat dinafikan lagi apabila berlaku kenaikan harga dalam sumber seperti petroleum dan juga gas asli dunia akan menyebabkan krisis seluruh dunia ataupun seluruh negara. Dan yang seterusnya ialah berlaku peningkatan kos sara hidup kerana nilai mata wang yang menurun di setiap negara. Ini juga akan menyebabkan suasana politik juga akan menjadi kucar kacir. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya, krisis sumber semulajadi dunia ini berlaku dalam dari segi politik. Apabila berlaku perebutan kawasan yang mempunyai sumber antara beberapa buah negara hingga membawa kepada konflik wilayah. Yang mana terdapat negara-negara yang berebut sumber seperti petroleum ataupun gas asli yang mempunyai persempadanan semula di setiap negara itu. Jadi akan membawa kepada perbalahan ataupun peperangan di antara negara-negara yang berebut kawasan tersebut. Yang kedua ialah tekanan politik ke atas negara pengeluar sumber, terutamanya kepada negara-negara kecil yang mengeluarkan sumber-sumber yang besar seperti petroleum dan gas asli. Terdapat tekanan politik dari dalaman ataupun luaran ke atas negara tersebut. Yang ketiga, berlaku konflik politik dalam sesebuah negara disebabkan pelbagai krisis ekonomi
Ya, dalam sesebuah negara itu terdapat beberapa krisis ekonomi yang menyebabkan tidak dapat mengeluarkan produk ataupun sumber yang ada di dalam negara tersebut. Okey, baiklah pelajar, seterusnya kita akan lihat krisis sumber sumber daya di dunia ini memberi impak juga kepada masyarakat, iaitu berlakunya peningkatan kadar kemiskinan di dalam sesebuah negara, terutamanya negara yang tidak memiliki ataupun tidak mempunyai sumber semula jadi di dunia seperti gas ataupun minyak. Yang kedua, peningkatan kadar kebuluran. Yang ini kita dapat lihat di negara-negara yang miskin. Kadar kebulurannya amatlah tinggi. Yang ketiga, wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Yang ini lagi teruk apabila berlaku kecurian, rompakan yang menyebabkan pelbagai masalah jenayah di dalam sesebuah masyarakat. Okey, baiklah, seterusnya kita akan lihat krisis sumber semula jadi dunia ini terhadap alam sekitar, iaitu yang paling teruk sekali ialah berlaku kemerosotan kualiti alam sekitar. Okey, sama ada dari segi kualiti air ataupun udara. Berlaku kemusnahan pelbagai flora dan fauna di sesebuah negara itu apabila terlalu banyak sumber semula jadi yang diterokai ataupun yang dilombong secara berleluasa. Jadi sumber-sumber semula jadi ini akan semakin hari semakin berkurangan di dalam sesebuah negara tersebut. Yang seterusnya ialah berlaku ketidakseimbangan alam sekitar akibat daripada penerokaan sumber semula jadi yang tidak terkawal dalam sesebuah negara, terlalu mengejar kepada pembangunan sehingga tidak melupakan keseimbangan alam sekitar yang patut kita pelihara ataupun pulihara. Okey, baiklah. Seterusnya, ini adalah contoh kerjasama ekonomi antarabangsa yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia ini untuk mengelakkan berlakunya krisis sumber semula jadi. Jadi, yang pertama ialah kerjasama ekonomi pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ataupun nama singkatannya ialah ASEAN. ASEAN ini telah ditubuhkan pada tahun 1967 yang dianggotai oleh 10 buah negara. Okey, seperti Thailand, Malaysia, negara kita sendiri, Singapura, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Kemboja, Brunei dan juga Laos. Ini adalah di antara negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama dalam pertubuhan negara-negara ASEAN ini terutamanya dalam pelbagai bidang seperti dalam bidang pelancongan, pendidikan serta penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D supaya negara-negara yang menganggotai ASEAN ini lebih maju lagi ke hadapan setanding dengan negara-negara maju yang lain. Okey, seterusnya pelajar ialah segitiga pertubuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura ataupun dikenali sebagai IMSGT. Okey, IMSGT ini ditubuhkan pada tahun 1992 yang meliputi 3 buah negara yang bekerjasama, iaitu termasuk negara kita sendiri, seperti di Kalimantan Barat, di Indonesia, wilayah Riau, Sumatera Selatan, semua ni di negara Indonesia. Johor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan di negara kita dan juga Singapura. Okey, untuk pengetahuan pelajar, IMSGT ini ditubuhkan untuk menggalakkan kerjasama ekonomi dalam ataupun dari segi pelaburan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan dan juga pelancongan. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya, kita lihat yang ketiga. Kerjasama yang ketiga yang dikenali sebagai IMTGT. Apa dia? Iaitu segitiga pertubuhan yang melibatkan 3 buah negara, termasuk negara kita, Indonesia dan juga Thailand. Okey, seperti yang tadi Singapura, yang ini Thailand. Okey, 10 buah wilayah di Sumatera yang termasuk dalam pertubuhan ini, 8 negeri di Semenanjung Malaysia
dan 14 wilayah di selatan Thailand. Kerjasama ini melibatkan bidang pertanian dan industri asas tani, pelancongan, produk halal dan juga perkhidmatan. Okey, seterusnya ialah pelajar Kesatuan Eropah ataupun European Union ataupun EU, iaitu gambar dia warna biru ada bintang, itu adalah lambang negara-negara yang menganggotai EU. Ditubuhkan pada tahun 1958, dianggotai oleh 28 buah negara seperti Austria, Belgium, Bulgaria, Kroasia dan banyak lagi lah seperti yang cikgu senaraikan di situ. Okey, kerjasama ini melibatkan kerjasama dalam bidang perniagaan dan perdagangan bebas antara negara EU, iaitu tanpa had dalam komuniti import dan juga ekspor yang melibatkan negara-negara ini. Kita boleh menjalankan kerjasama tanpa melibatkan seperti duty, cukai dan sebagainya. Okey, yang seterusnya ialah pertubuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation ataupun dikenali dengan singkatannya ialah APEC. APEC ini ditubuhkan pada tahun 1989, pelajar. Okey, melibatkan negara-negara seperti China, Amerika Syarikat, Vietnam, Jepun, Rusia, Filipina, Indonesia, termasuklah negara kita sendiri. Kerjasama APEC ini menggalakkan pertubuhan bebas dan pelaburan dalam bidang ekonomi, belajar. Okey, seterusnya ialah pertubuhan perdagangan dunia atau World Trade Organization ataupun WTO. Okey, WTO ini ditubuhkan pada tahun 1995 yang melibatkan 164 buah negara. WTO ini mengendalikan sistem perdagangan global, berfungsi sebagai forum untuk rundingan perjanjian seperti perdagangan, menyelesaikan pertikaian perdagangan antara anggota dan juga menyokong keperluan negara yang sedang membangun seperti negara kita. Jadi WTO ini memberi sumbangan seperti terdapat pertikaian sempadan ataupun sebagainya yang melibatkan di antara negara-negara, 164 buah negara ini akan dibawa ke muka pengadilan seperti pertubuhan WTO inilah. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey, tidak dapat dinafikan lagi pelajar, apabila kita menjalankan kerjasama ekonomi, maka terdapat kepentingan-kepentingan yang kita perolehi daripada kegiatan ataupun pertubuhan yang kita anggotai. Okey, termasuklah beberapa perkara, cikgu akan terangkan satu persatu. Yang ini seperti menggalakkan pemindahan teknologi, mendapat bekalan buruh asing, memperoleh bahan mentah, meningkatkan pelaburan, meluaskan pasaran dan juga membentuk hubungan perdagangan. Okey, baiklah pelajar, mari kita dalami satu persatu kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa ini. Okey, yang pertama ialah kepentingannya ialah dari segi buruh asing, iaitu mempermudah kemasukan tenaga buruh asing ke dalam pelbagai sektor dalam negara kita, seperti sektor perkilangan, pembinaan. Jadi cikgu bagi contoh seperti negara kita Malaysia. Kebanyakan buruh asing dalam sektor pembinaan kita dapati daripada negara-negara seperti Indonesia, Thailand. Jadi itu memberi kemudahan kepada kita sekiranya rakyat tempatan kita tidak ada kepakaran dalam bidang tersebut. Okey, manakala dari segi tenaga buruh profesional pula, kita banyak mendapatkan tenaga buruh daripada negara-negara maju seperti negara Jepun, Korea Selatan, Eropah seperti Jerman. Banyak kita dapatkan tenaga buruh yang pakar seperti untuk pembinaan KLCC negara kita, kan? Kita dapat kepakaran daripada negara-negara Eropah dan juga negara-negara maju seperti Jepun. Tenaga buruh kurang mahir pula kita dapatkan daripada negara-negara yang sedang membangun, yang suka datang ke negara kita kerana kita membuka banyak peluang pekerjaan kepada mereka.
Jadi mereka datang sama ada secara sah ataupun tidak ke negara kita. Tapi yang paling penting ialah datang secara sah melalui majikan masing-masing. Itu dari segi buruh asing. Okey, seterusnya ialah cikgu akan terangkan kepentingan dari segi pemindahan teknologi. Penting pelajar. Yang pertama ialah apabila berlaku pemindahan teknologi, terutamanya dari segi pembelian terus barangan dagangan seperti kita beli jentera ataupun mesin daripada negara-negara maju seperti negara Jepun, negara-negara Eropah. Okey, yang kedua, pemindahan teknologi juga berlaku dalam pembelian equity syarikat asing yang mempunyai equity ataupun saham dalam syarikat tempatan. Mereka bekerjasama. Kita membuka peluang kepada syarikat-syarikat asing untuk bekerjasama membina sesuatu di dalam negara kita ini untuk pembangunan negara kita. Yang ketiga, berlaku perjanjian perlesenan antara syarikat tempatan yang menjadi pengedar kepada produk daripada syarikat asing. Okey, maksudnya syarikat yang berada di luar negara memberi kebenaran untuk syarikat-syarikat tempatan menjual produk mereka seperti tenusu kan, boleh dijual dengan syarat mendapat keizinan daripada syarikat asing tersebut. Yang ketiga ialah peraturan paten ataupun cap dagang daripada syarikat tempatan mengeluarkan produk keluaran syarikat asing menggunakan jenama yang sama. Syarikat diberi kebenaran menggunakan dengan sah lah. Okey. Dan yang terakhir berlaku aliran sumber, iaitu sumber pekerja lah ataupun pakar asing yang masuk ke dalam negara kita dengan memberi latihan kepada pekerja-pekerja tempatan untuk pekerja-pekerja kita bergerak lagi maju ke hadapan, seperti kita mengambil pakar untuk membina kereta negara kita, kereta pertama negara kita seperti kereta Proton Saga yang kita ambil pakar daripada luar negara supaya melatih pekerja-pekerja negara kita untuk membina kereta tempatan jenama negara kita sendiri. Okey, seterusnya pelajar, kita lihat dari sudut hubungan perdagangan. Okey, kepentingan dari sudut hubungan perdagangan dapat membuka peluang perdagangan, iaitu berlaku pengecualian, maafkan saya, pengecualian cukai ataupun pengurangan tarif kota dan embargo. Embargo ni barang yang ada yang boleh masuk dan yang tidak boleh masuk ke dalam sesebuah negara. Okey, jadi di negara-negara ini ada satu perjanjian yang dapat mengurangkan kota-kota ataupun melebihkan di antara sesebuah negara yang menganggotai negara tersebut. Okey, agensi yang menguruskan perdagangan di negara kita Malaysia ialah yang pertama, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun kita kenali sebagai MITI. Yang ini yang menguruskan perdagangan antarabangsa yang berlaku di negara kita. Yang kedua ialah Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia ataupun MATRAC kita panggil, yang menguruskan juga produk-produk negara kita yang kita nak pasarkan ke luar negara supaya produk daripada negara kita ini terkenal, orang dapat beli kan di luar negara. Seperti kita nak jual durian ke rambutan ke luar negara. Jadi di sana orang di luar sana juga dapat makan seperti kita. Samalah seperti kita dapat makan apple ataupun anggur daripada negara-negara Eropah sana. Okey, seterusnya pelajar, kita akan lihat dari segi pasaran. Okey, kepentingan dari segi pasaran, dia dapat meluaskan pasaran ekspor terhadap sesebuah negara itu. Contoh cikgu bagi Brazil yang mengekspor kayu balak daripada negara dia. Seperti yang kita tahu, Brazil ini mempunyai hutan yang begitu luas. Di negaranya terdapat banyak kayu balak. Okey, dia telah mengekspor kayu balak ini ke negara India, China, Vietnam dan juga Singapura yang membeli kayu-kayu balak dari negara Brazil. Kita juga ada menjual kayu-kayu balak ke negara-negara yang membuat permintaan. Okey, seterusnya adalah negara Rusia yang mengekspor arang batu. Ini ke negara-negara seperti Korea Selatan, Jepun, China dan juga
Turki ya. Okey, ini adalah sumber semula jadi yang boleh baharu ya. Okey, baiklah pelajar, seterusnya yang tidak boleh baharu ya. Okey, maafkan saya. Seterusnya ialah pelaburan. Dari segi pelaburan dapat menggalakkan pelaburan, iaitu modal, menanam modal bagi kegiatan ekonomi ke dalam negara kita. Ada dua jenis pelaburan. Yang pertama ialah pelaburan yang dipanggil sebagai pelaburan equity ataupun saham. Yang kita tengok di bursa saham itu adalah equity. Yang kedua ialah pelaburan asing ataupun dipanggil FDI. Okey, pelaburan asing yang masuk ke dalam negara kita, membuka pembukaan syarikat asing seperti syarikat kereta yang dibuka di dalam negara kita. Itu adalah pelaburan daripada syarikat daripada luar negara yang membuka syarikat di dalam negara kita. Yang hal ini juga dapat memberi banyak peluang pekerjaan kepada rakyat kita, rakyat tempatan. Contoh negara yang melabur di Malaysia ialah seperti negara Jepun, banyak melabur di negara kita, syarikat-syarikat ataupun kilang-kilang elektronik banyak. Korea Selatan dan juga Amerika Syarikat lah yang banyak melabur di negara kita Malaysia. Okey, seterusnya pelajar, kita akan lihat dari sudut bahan mentah. Okey. Membolehkan negara memperoleh bahan mentah. Okey, tidak dapat dinafikan lagi ya pelajar, apabila negara-negara mempunyai sumber bahan mentah yang banyak, jadi dia memberi kepentingan ataupun keuntungan kepada negara tersebut untuk menjual ataupun mengekspor bahan mentah ini ke negara-negara dalam anggota terlebih dahulu. Seperti China, negara China telah banyak mengimport petroleum mentah di negara-negara seperti Arab Saudi, Oman, Iraq dan juga Rusia. Manakala negara seperti negara Mexico pula dan juga Kanada telah mengimport gas asli dari negara Amerika Syarikat. Turut kita juga mengekspor minyak kita ke negara-negara yang lain juga, sebab minyak kita juga cukup berkualiti. Okey, seterusnya pelajar, setelah mempelajari bab ini, iaitu berkaitan dengan sumber semula jadi yang telah cikgu terangkan tadi, maka cikgu telah berikan latih diri untuk pelajar ingat kembali apa yang telah dipelajari, iaitu yang pertama, boleh tak pelajar-pelajar senaraikan 3 sumber semula jadi boleh baharu yang terdapat di dunia. Apa dia boleh baharu? Okey, sumber jadi boleh baharu ini sumber semula jadi yang boleh digunakan lagilah semula. Okey, yang kedua, namakan negara pengeluar bagi sumber tenaga berikut. Seperti gas asli. Apa nama negaranya? Petroleum, arang batu, geoterma dan juga tenaga suria. Yang ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan ASEAN? Okey, apa maksud ASEAN? Okey, senaraikan 5 contoh negara yang menganggotai pertubuhan ASEAN, negara tersebut. Okey, cikgu harapkan kepada pelajar-pelajar yang menonton slot ini supaya pelajar dapat menjawabnya dengan baik dan mendapat manfaat yang berguna. Okey, selamat menjawab. Sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.